Selamat pagi murid-murid. Okey, hari ini kita akan buat aktiviti ataupun uh, daripada buku teks muka surat 84. Okey, jadi apabila kamu buka muka surat 84, okey, kamu akan melihat inilah buku teks muka surat 84. Okey, di akhir uh, pelajaran kita nanti kamu akan uh, memilih jawapan untuk cara mengurus sisa pekerja dapur. Okey. Jadi tajuk untuk kita hari ini ialah asingkan dahulu sebelum buang. Okey, itu ialah cara menguruskan sisa pekerja di dapur. Okey. Jadi apakah sisa pekerja di dapur? Okey, nanti kita akan tengok Okey, kita tengok buku teks dulu. Dinesh berbual-bual dengan pengusaha kantin sekolahnya tentang cara pengurusan sisa pekerja. Cara pengurusan sisa pekerja ini penting untuk mengelakkan pencemaran bau. Okey, ini Dinesh ini dia bercakap dengan pengusaha kantin. Okey, di sekolah kita ada kantin kan. Okey, kamu boleh bayangkan kamu bercakap dengan dia punya uh, tauke kedai, tauke kantin tentang macam mana mereka menguruskan makanan yang kamu tak habis itu selepas kantin. Okey. Okey, ini ialah gambar yang pertama itu. Okey, ini lebih jelas. Okey, yang pertama ialah mengumpulkan sisa pekerja dapur. Okey, yang selepas kamu makan, okey, kamu biasanya akan ada tong. Okey, ada tong. Uh, letakkan makanan di satu tong, letakkan pinggan dan sudu di satu tong lain dan letakkan plastik, botol dan sebagainya, kotak minuman di satu tong. Ini kamu boleh imagine lah semasa kamu di kantin sekolah. Okey, itu yang pertama. Sudah ada dalam buku teks jawapan itu, mengumpulkan sisa pekerja dapur. Okey, jadi pertama ialah kumpulkan dahulu. Okey, kemudian apabila kamu sudah gambar kedua itu, iaitu asingkan, separate mengikut jenis yang boleh dikitas semula dengan yang tak boleh dikitas semula. Okey. Jadi yang kedua ialah sisa makanan. You tak habis mi, you tak habis nasi goreng ataupun ayam dan sebagainya, kena letakkan dalam sisa makanan. Sisa makanan ini maksudnya makanan yang tidak habis. Ini maksud sisa makanan. Kemudian satu lagi ialah dalam sisa sampah. Sisa sampah ini sampah. Sampah maksudnya kita akan buang ke dalam tong sampah yang besar nanti. Nanti akan ada lori akan datang ambil, angkat. Okey, untuk sisa makanan, biasanya sisa makanan ini akan dijadikan kompos. Apa itu kompos? Nanti saya akan cakap. Okey, itu yang kedua. Asingkan mengikut jenis yang boleh dikitas semula dengan yang tak boleh dikitas semula. Okey, kita tengok gambar ketiga. Okey, penerangannya hampir sama yang macam tadi juga, gambar sama juga, tetapi masukkan sisa dalam bekas yang berbeza. Maksudnya sisa sampah, sisa makanan tak boleh join sekali. Kalau join sekali nanti susah untuk dikitas semula. Jadi kena letak dalam different bag or different, biasanya bag lah, bag hitam itu. Okey, jadi sisa makanan letakkan dalam sisa makanan, sisa sampah masukkan dalam sisa sampah. Okey, yang keempat, yang keempat ialah masukkan sisa pepejal yang tidak boleh dikitas semula ke dalam tong yang lain. Okey, so kita kumpulkan tong kompos. Okey, ini dalam tong kompos. Okey, tong kompos. Tapi kalau ikutkan dalam kita punya sekolah tak ada buat ini. Tapi sepatutnya
kita ada satu tong kompos, iaitu tong kompos ini makanan semua dalam ini ialah sisa makanan yang tak digunakan ataupun tak habis oleh kamu, masukkan ke sini. Okey, jadi dia akan simpan dan jadikan fertilizer. Kompos itu nanti jadi fertilizer. Okey, ini tong sampah, dia tadi plastik. Botol plastik, kotak minuman dan sebagainya masukkan dalam tong ini. Dia sebenarnya pun dalam tong sampah ini dia ada 3 kan. Ada 3 color itu. Tapi kita hanya bagikan kepada 2 lah untuk yang sisa dapur. Okey, akhir sekali. Okey, akhir sekali. Okey, ini yang dicakap tadi kompos. Kompos ialah fertilizer untuk pokok. Apabila dia sampai satu tahap, satu masa dia sudah lama, dia akan jadi kompos ataupun fertilizer. Okey, bahan yang dikita semula dimasukkan ke dalam tong kompos. Okey, tong kompos ini akan jadi fertilizer. Okey, manakala kita tengok gambar yang kedua, tapak perusahaan lori ni. Sampah yang tidak boleh dikita semula diangkut oleh pihak majlis. Kalau kita Subang Jaya MPSJ ke tapak pelepasan sampah. Okey, di sini mereka akan buat recycle lagi. Di sini mereka akan asingkan lagi. Apabila sampai ke tapak pelepasan sampah, mereka akan asingkan lagi sekali. Baik. Jadi itu adalah 5 cara pelepasan sampah, cara menguruskan. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, cara menguruskan sisa pekerja dari dapur, pekerja dapur. 1, mengumpulkan sisa pekerja dapur, sudah ada. 2, asingkan mengikut jenis yang boleh dikita semula dengan tak boleh dikita semula. 3, memasukkan sisa dalam bekas yang berbeza. 4, memasukkan sisa pekerja yang tidak boleh dikita semula ke dalam tong yang lain. Dan kelima, bahan yang boleh dikita semula dimasukkan ke dalam tong kompos, manakala sampah yang tidak boleh dikita semula diangkut oleh pihak majlis ke tapak pelepasan sampah. Okey, seterusnya ialah jawab latihan di bawah. Okey, selamat menjawab soalan. Terima kasih.